Lah kesiannya. Dia okey tak? Tahu you. Oh ya ke, tak apalah, biarlah dia bertenang dulu. Okey, okey. Ready Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni. Okey. Alright, okay, Dafa boleh mula baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, tajuk ni adalah tajuk yang untuk saya is quite challenging sebab chemistry. Chemistry ni something benda yang kita tak boleh nampak. Tapi dia ada, is there. So biasanya kita nak belajar benda yang kita tak nampak ni yang susah sikit kan. Okay, right. So Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi sekali. Yang ni nota ni tak cantik. Sekejap. Apa bunyi apa tu? Okay, now. So, semalam. Okay, ni salah ni semalam. Okay, hari ni kita nak belajar faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Sebelum tu saya ulang lagi sekali. Okay. Ini adalah tajuk elektrokimia. Bila kita cerita pasal elektrokimia, ia adalah melibatkan tenaga elektrik dan juga tenaga kimia. So dalam elektrokimia, kita akan membincangkan dua jenis sel. Satu adalah sel elektrolitik, satu lagi adalah sel kimia. So kita masih lagi di sel elektrolitik. Okay, sel elektrolitik. Dalam sel elektrolitik ni, ia melibatkan proses elektrolisis. Now, faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis, okay, faktor-faktor yang mempengaruhi proses elektrolisis, semalam kita belajar ada 3. Yes, Zak masuk. Okay, Assalamualaikum Zak. Ingat jaga anak saudara. Okay, now. So, hari ni kita nak sambung balik discussion kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis ni sebenarnya ada 3. Satu adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okay, awak ingat bila kita cerita pasal ion, ion ada 2 jenis. Okay, satu adalah anion, satu lagi cation. Kalau cation charge-nya adalah positif, kalau anion charge-nya adalah negatif. Okay, now kemudian kita cerita kepekatan elektrolit. Bila kepekatan elektrolit ini, okay, alright, Haziq masuk. Yay. Now, bila kita cerita pasal kepekatan elektrolit ni kita tengok adalah anion. Okay, kita tengok anion. Kalaulah anion setentu pekat, so dia dah tak ikut siri elektrokimia. Anion saja, nanti kita cerita lagi sekali. Dan hari ni kita nak cerita pasal jenis elektrod. So dalam elektrolisis kan kita ada elektrod. So sebenarnya elektrod ni ada 2 jenis. Satu adalah elektrod yang lengai. Lengai ni maksudnya dia tak ada tindak balas, tak ada reaction. So elektrod yang lengai ni biasanya adalah karbon. So maksudnya karbon ni kalau kita gunakan dalam elektrolisis macam ni kan. Kalau kita gunakan elektrod karbon dalam elektrolisis, dia tak ada tindak balas. So kalaulah elektrod, kita ada 2 jenis. Satu adalah elektrod yang lengai, satu lagi adalah yang tak lengai. Okay. Ni, okay. Ini semalam. Okay, semalam kita cerita pasal yang ini. Okay. Now, semalam kalau yang ini tak ada masalah tau. Yang ni awak kena hafal sendiri. Sekejap. Okay, ni. Cation, awak ingat cation charge positif. Sebab tu semua ada plus-plus ni tau. Awak nampak kat sini. Sekejap merah lah. Dia ada charge positif. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, cuprum dan juga argentum. So, ini semua adalah logam kecuali hidrogen tau. Hidrogen ni kalau dia ternyahcas dia akan jadi gas. Yang lain ni semua akan jadi atom. So, ingat tak semalam macam mana nak ingat? Okay, atas tu adalah kalium. So, awak ingat kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Okay. Yang ini saya susah sikit nak buat dia punya cara nak ingat. Tapi saya buat, ada semalam saya buat yang ni suka awak tau. Farid suka Nisa kalau bapa ibu hidup lagi. Katakanlah macam tu. Okay, so awak kena ingat cara-cara dia. Okay, now ingat lagi sekali. Semalam kita cerita pasal kepekatan elektrolit. Ni saya buat slow-slow tau.
bila kita cerita pasal perkataan elektrolit, kita tengok ya, kita compare. Satu adalah HCl ni sebenarnya apa? Siapa tahu short form for HCl ni apa sebenarnya? HCl ni sebenarnya apa? HCl ni sebenarnya adalah asid hidroklorik. Okay. Nah, bila kita cerita pasal asid hidroklorik, okay, awak tengok dia dalam keadaan apa ni? Cecair ke, aqueous ke, leburan? Kalau tengok HCl dalam gambar ni, ini dalam keadaan leburan atau aqueous? Leburan atau aqueous? Lebu. Lebur, kalau lebur dia just cair macam ni, ini dalam keadaan cecair. Kalau cecair, leburan ke aqueous? Yes, terima kasih. Ini adalah aqueous. Tak apa. Kalau leburan kita bakar macam tu je tau. Kalau aqueous dia dalam keadaan, kalau mata saya nampak dia dalam keadaan cecair. Okay. Now, so awak tengok dekat sini, HCl dia dalam keadaan aqueous. So kalau dalam keadaan aqueous, maksudnya dalam keadaan aqueous dia mesti ada ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Okay. Now, kalau lah dalam HCl, kita pecahkan dia ada dua jenis ion. Satu adalah anion. Satu lagi adalah cation. Dalam kes ni, cation kita ada satu jenis je. Okay, yang mana satu cation kita? Cation kita, tengok nanti saya buat slow-slow. Laju sangat saya cakap ni. HCl ni, kalau saya pecahkan dalam bentuk cas, dia akan dapat macam ni tau. Hidrogen dan juga klorida. Okay, so far okay. Now, saya dah pecahkan dia dalam bentuk ion. Okay, kalau so kita ada 3 jenis ion sebab sini pun hidrogen, sini hidrogen. Benda yang sama kan? Jadi saya just potonglah sini. So, kita ada 3 jenis ion. Satu adalah ion hidrogen, satu adalah ion klorida dan satu lagi adalah ion hidroksida. Soalan saya, antara 3 jenis ion, mana satukah yang kita consider dia sebagai anion? Anion ni positif ke negatif? Charge negatif, positif ke negatif kalau anion? Negatif. Ya, negatif. Okay, ini adalah charge negatif. Kalau cation, charge-nya adalah positif. So, dalam kes ni, anion kita, mana satu anion kita? Hidroksida. Yes, very good. Hidroksida sahaja ke yang ada charge negatif? Satu lagi? Kalau Cl ni kita sebut sebagai apa? Oh, klorida. Yes, very good. Very good. So, kita ada hidroksida dan juga klorida. Kalau cation kita ada berapa jenis? Kita ada, yes, very good. Satu je. Now, dalamlah awak tengok sini. Soalan saya lagi sekali tau. Kepekatan elektrolit, awak just tengok anion. Ni je. Kalaulah dalam elektrolit, kepekatan elektrolit yang berbeza, awak tengok dia anion sahaja yang tak ikut siri elektrokimia. Tetapi soalan pertama, ini cair. Kalau cair, dia tak ada masalah. Okey, anion dinyah casnya, kita masih ikut siri elektrokimia. Tadi hadis cakap, kalau anion kita ada 2 jenis. Satu adalah klorida, satu lagi adalah hidroksida. So, antara klorida dengan hidroksida yang ada dalam asid hidroklorik, mana satukah yang lebih mudah dinyah caskan? Ini cair tau. Asid very good. Nick dah hebat. So, dia adalah klorida, cair. Hidroksida. Okay, hidroksida. So, yang ini kalau larutan tu cair, dia tetap hidroksida. Okay. Kalau larutan itu pekat, dia dah berubah. So, yang lebih mudah dinyahcaskan adalah klorida. Ini kalau dia pekat. So, kesimpulannya, charge negatif, jika elektrolit itu berbeza, jika elektrolit dia pekat, dia pilih yang paling atas. Kalau pekat. Kalau cair, dia tetap ikut yang bawah. So far sampai sini, okey tak? Ini memang pure kimia ni saya ajar ni. Tapi saya cuba nak ajar simple as I can. Boleh faham tak? Kalau pekat, yes, very good. Kalau pekat, kita pakai klorida. Kalau cair, kita pilih siapa untuk dinyahcaskan?
Hydro. Yes, very good. So, ini yang eksperimen kita akan buat. InsyaAllah saya cubalah buka sekolah nanti kita buat yang ini. So, kalaulah tengok kita ada 2 elektrolit. Yang ini awak teka. 0.01 mol dengan 2 mol. Mana satukah yang pekat? 2 mol atau 0.001 mol? Mana satukah yang pekat? 2. Yes! Ini pekat. Ini pekat. Yang ni tak pekat sebab kan kosong perpuluhan. 0.001. So, yang ini adalah cair. Ini yang saya nak cakap. Kimia, kita tak nampak dengan mata kasar. Sebenarnya, tapi dia wujud. Macam saya kata angin. Angin you guys tak nampak. Tapi sebenarnya korang boleh rasa. So, dalam kimia ni pun sama macam ni. Kita tak nampak tau anion. Tapi it's there. Macam mana kita nak tahu? Kita buat eksperimen. So dalam eksperimen ni kita tengok kalaulah larutan itu pekat di anod, dekat anod ni kan anion akan bergerak ke anod. Ingat tak? Anion yang charge negatif dia mesti tertarik kepada terminal positif. Anod adalah terminal positif. Tapi saya selalu ingat macam ni. Anion ke anod, cation ke kathod. Tu je. Okay. Lepas tu dia orang ni macam lelaki perempuan. Perempuan akan tertarik pada lelaki, akan tarik pada perempuan. Okay. Itu je. So dalam kes ni kita pakai jenis elektrolit yang berbeza. Jika pekat, okay, yang terhasil dekat anion, dekat sini kan, gas kuning kehijauan berbau ini dibebaskan. Kemudian gas itu menukarkan ke dia hasilkan teka tau. Kalau ion klorida, bila kita nyahcaskan, dia jadi gas apa? Teka je. Klorida nama gas. Kalau fluorida, nama gasnya adalah fluorin. Kalau dia nyahcas, dia nama gas ni jadi, nama gas tu adalah fluorin. Kalau sulfat, nama gas tu adalah gas sulfur. Kalau nitrat, nama gas tu adalah nitrogen. Okay, katakanlah kalau klorida, gas apa? Klorin. Yes! Ini adalah gas klorin. Yeah. Tapi kalau hidroksida, dia akan hasilkan satu gas yang terlibat dalam pembakaran. Weh, mana Acap? Tiba-tiba. Sebab bila cerita pembakaran, saya ingat fungsi bomba. Acap tak tahu lagi ke? Malam tadi berjuang ke malam tadi tahajud? Oh yes, tak apa. So kalau yang ini, hari tu yang Acap ada cerita, kalau dalam proses pembakaran, gas apakah yang terlibat? Macam saya yang kena terbakar ni, gas apa? Gas apa yang boleh menyebabkan berlakunya kebakaran? Tak semua gas tau. Kita tak boleh bakar sampah dekat bulan. Dekat bulan tak ada satu jenis gas yang boleh menyebabkan oksigen. So hidroksida ni kalau dinyahcaskan, dia akan jadi gas oksigen. Awak ingat tu je, oksigen. Sebab tu awak tengok sini kesimpulannya, jika larutan itu cair, ion hidroksida yang akan dipilih untuk dinyahcaskan untuk menjadi gas oksigen. Kalaulah larutan itu pekat, dia akan pilih paling atas. So, dia akan pilih klorin. Ni saya tengok ni. Ini, kalau larutan tu cair, ion hidroksida akan dinyahcas untuk menjadi gas hidrogen. Tetapi, kalaulah dalam larutan yang pekat, dia pilih paling atas. So, ion klorida akan dinyahcaskan menjadi gas klorin. Gas klorin ni adalah sangat berasid. Bau dia sengit. Sebab tu kalau apa-apa gas, korang tak boleh bau direct. Korang kena macam ni sikit. So tak nak bagi rosak awak punya hidung. Okay, so ni tak ada masalah. Okay, so kita tengok kepekatan elektrolit ni sudah. Okay, kita nak masuk sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis ada 3. Tadi satu saya kata adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Kedua adalah kepekatan elektrolit. Ketiga adalah jenis elektrod.
Now, bila kita cerita pasal jenis elektrod, kita pecahkan elektrod tu kepada dua. Satu adalah lengai. Lengai ni maksudnya dia tak akan berubah. Dia stand still. Lengai. Satu lagi adalah tidak lengai. Tidak lengai ni dia boleh memberi tindak balas. Kalau lengai, elektrod tu lengai, maksudnya dia tiada tindak balas. Dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Dia tak berubah. Kalau tak lengai, dia boleh mengalami perubahan. Berubah. So tengok kalaulah elektrod kita pakai karbon ni dia tak mengganggu hasil elektrolisis. Tengok jom kita tengok sama-sama. Marilah kita. Semalam. Ini awak bagi tahu saya dulu. Larutan kuprum sulfat ni, ini adalah dalam keadaan leburan atau aqueous. Larutan je. Asalkan dia larutan dia. Try ni. Lagi sekali. Yes, very good. Aqueous. Kalaulah kita kata aqueous, dia ada air, H2O. Kalau ada H2O, maksudnya dia ada dua jenis ion. Satu adalah ion hidrogen, ini adalah cation. Satu lagi adalah ion hydroksida, ini adalah cation. Kalau kuprum, dua sulfat, dia hasilkan dua jenis ion. Kalau charge positifnya, cationnya apa? Kuprum, dua sulfat. Charge positifnya apa? Kuprum ke sulfat? Kuprum. Ya, hebat. Kuprum. So, kuprum dia charge. Okay. Ini saya rasa saya takut saya punya charge ni tak betul. Tapi tak apa. Kalau yang N-ionnya, ini adalah sulfat. Dua negatif, sini dua positif. Okay. Alright. So, tengok kat sini. Kalaulah saya tukar warna. Kalau awak nampak dekat tepi ni plus. Ini plus. Ini adalah cation ke anion? Cation. Yeah. Kalau yang ini adalah cation. Cation tu charge positif. Tengok Okay. Kalaulah dia karbon, dia tak ada perbezaan. Okay, awak tengok dekat sini. Yang kontut ni. Yang kat bateri ni, kontut ni, saya pakai warna merah ni. Awak rasa ini terminal apa? Yang saya colourkan merah ni. Ini terminal apa? Okay. Ini terminal positif ke negatif? Kalau dia pendek, dia bersambung dekat ni, ini terminal ni positif ke negatif? Kalau dia bersambung kat simbol. Very good. Alhamdulillah. Ini adalah terminal negatif. So, kalau terminal negatif kan dia pendek, sini cathode. Kalau lah awak nampak dia panjang, ni kena cerita slow-slow tau. Kalau awak nampak dia panjang, ini adalah anode. Anode, terminalnya adalah terminal positif. Kalau anode, dia akan tertarik kepada anion. Kalau cathode, dia akan tertarik kepada cation. Okay, so cation ada kat cathode, anion ada dekat anode. Okay, now jom kita tengok. Sekarang cation kita ada dua jenis tau. Satu adalah ion hidrogen, satu lagi adalah ion kuprum. Antara ion hidrogen dengan ion kuprum, mana satukah yang lebih mudah dinyahcaskan? Malam tahu, kalau nak kahwin, mesti ada zakat, fitrah supaya perkahwinan hang. Hang ni hidrogen. Kekal abadi. So, sini adalah hidrogen, ion hidrogen. Sini adalah ion kuprum. Sini adalah ion argentum. Okay, so teka, ini adalah daripada siri elektrokimia. So, antara hidrogen, ion hidrogen dengan ion kuprum, mana satukah yang lebih mudah dinyahcaskan? Kuprum. Kuprum, very good. Kenapa kuprum? Sebab dia bawah dari hidrogen. Yes, sebab dalam siri elektrokimia, dia letaknya paling bawah sekali. TA, ada lagi tak? TA. Ada cikgu, ada. Okey. Kalaulah cation, tengok antara cation ni, biasanya cation ni hidroksida je, tak ada masalah cation. Kalau cation, okey, saya ambil cation ni, kita ada dua, satu adalah cation hidroksida, satu lagi adalah sulfat.
Yang ni kita buat sama-sama lah. Farid, suka, Nisa, kalau, bapa, ibu, hidup. Okay. Now, so sini adalah Florida. Sorry. Florida. Sini adalah sulfat. Sini adalah nitrat. Sini adalah klorida. Sini adalah bromida. Sini adalah iodida. Ini adalah hidroksida. Hidroksida. So, ini adalah anion. So, tengok TA cuba TA. Okay, now kita ada dua jenis anion tau. Satu adalah ion hidroksida, satu lagi adalah ion sulfida. Antara ion hidroksida dengan sulfida, mana satukah yang lebih mudah dinyahcaskan? Kita ada ion hidroksida, kita ada ion sulfat. Mana satukah yang lebih mudah dinyahcaskan? Ion sulfat ataupun ion hidroksida? Hidroksida. Yes, kenapa ion hidroksida? Sebab dia kat bawah. Yes, sebab dalam siri elektrokimia dia letak paling bawah. Kalau letaknya paling bawah, ini maksudnya mudah dinyahcas. So, ini siri elektrokimia. Okay, so kalau pakai karbon tak ada masalah. Okay, tengok kalau dekat karbon, dekat anode ni biasa hasilkan gas. Kat sini biasanya dia hasilkan atom ataupun pejal. Tengok dia tak ada masalah. Kalau dekat anode, dia hasilkan gas, gelembung gas terhasil. Gas tidak berwarna menyalakan kayu uji berbara. Tadi saya kata, kalaulah ion tu hidroksida, dia hasilkan gas apa? Ion hidroksida ni dia hasilkan gas apa? Oksigen. Yes, very good. Gas oksigen. Sebab keyword dia kat sini, dia kata akan menyalakan kayu uji berbara. Dekat katot. Okay, kat katot ni kita ada hidrogen. Okay, kat katot, sorry. Cation ada dua jenis tau. Satu adalah hidrogen. Tadi siapa ni? Nik dah jawab kot. Satu adalah ion hidrogen. Tukar color lagi sekali. Satu adalah ion hidrogen. Sekejap. Okay. Sabar. Satu adalah ion hidrogen, satu lagi adalah ion kuprum. So tadi Nik kata ion kuprum ni akan lebih mudah dinyahcaskan. Betul. Sebab dekat katot, okay, dia ada warna perang. Warna perang tu adalah warna perang daripada kuprum. So elektrolit tu color dia warnanya lebih cair. Okay, now kita tengok kuprum. Bila kita tengok kuprum ni dah berbeza tau. Kalaulah elektrolisis tu sekarang, elektrod tu kita tak pakai karbon. Kita pakai kuprum. Kuprum ni tadi saya kata elektrod ni jenis lengai atau tidak lengai. Kuprum ni adalah elektrod jenis apa? Lengai atau tidak lengai? Kalau lengai tiada perubahan, dia tak ada perasaan, dia tak akan berubah. Kalau tidak lengai, dia boleh berubah. So kalau kita pakai kuprum, elektrod tu kuprum ni awak teka dulu, dia lengai atau tidak lengai? Tidak lengai. Tak lengai. Yeah, very good. Thank you Harif, thank you Nik. Dia tak lengai. Kenapa? Sebab dia boleh mengalami perubahan semasa elektrolisis. So bila kita buat elektrolisis, kita akan nampak macam ni pula tau. Okay, saya buat sebabnya ni kan, dia pakai elektrod kuprum. Bila dia pakai elektrod kuprum, sekarang dia punya cation ada dua jenis tau. Satu adalah ion hidrogen, satu lagi adalah ion kuprum. Tadi kita dah belajar ni tadi, ion kuprum. Kalau anion, tadi kita ada OH, satu lagi adalah sulfat. Okay, so bila lah elektrod dia adalah kita pakai elektrod yang mudah lengai, elektrod yang tidak lengai, dia akan pilih kuprum. Kuprum ni yang akan
dinyahcaskan di cation. Macam mana kita boleh tahu? Sebab bila kita tengok kat sini, tengok kalau kita pakai elektrod tu adalah cuprum, ni elektrod. Okey, awak nampak dia dekat sini, anion, cancel. Anion dia, dekat anion dia, elektrod cuprum akan melarut. Anode akan jadi lebih nipis. Kathod pula boleh jadi lebih tebal. Kenapa? Adalah disebabkan daripada cuprum ni, ini adalah dia punya anion. Okey, yang ini dia mengalami perubahan. Ada ion-ion tu, ion cuprum tu akan pergi ke kathod. Dia akan menyebabkan pada akhir yang ini jadi tebal. Okey, so anode kat sini dia akan jadi lebih tebal. So dekat sini akan jadi lebih tebal. Kathod ni akan jadi lebih tebal. Yang anode ni jisim dia akan berkurang. So warna biru dia tak berubah. Kenapa? Sebab dia ada ion cuprum. Okay. So kesimpulannya yang ini saya takut awak pening. Kesimpulannya kita nak cakap macam ni. Kalaulah kita pakai elektrod adalah karbon, karbon dia tidak mengganggu hasil tindak balas. Itu je. Sebab karbon adalah elektrod lengai. Tetapi jika kita menggunakan elektrod yang lengai untuk level awak, elektrod lengai kita ada satu je biasanya. Kita pakai cuprum. Dan biasanya, yang ni saya tengok sains ni kan, saya bukan explain dari macam cikgu chemistry tau. Kalaulah, yang ni yang saya perasan daripada banyak buku saya baca, kalaulah elektrod tu cuprum, okay, elektrolit dia pun mesti ada perkataan cuprum. Kalau elektrod dekat sini adalah, katakanlah saya ambil satu contoh, elektrodnya kat sini adalah plumbum. Elektrolit dia pun mesti ada perkataan plumbum. Perasan tak? Kalau kat sini kita nampak nama elektrolit dia adalah cuprum 2 sulfat. Elektrod dia adalah cuprum. Saya ulang lagi sekali. Kalaulah elektrod tu adalah plumbum, nama larutan tu pun ada perkataan plumbum. So plumbum 2 sulfat atau plumbum sulfat. So kesimpulannya awak tengok elektrolit. Kalau elektrolit tu nama depan dia plumbum, elektrod dia plumbum. Kalau elektrolit tu nama depan dia ada cuprum, dia punya elektrod juga ada cuprum. So kesimpulannya faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis kita belajar ada berapa? Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis ni ada berapa? 3. Ada berapa tadi kita belajar? 3. Ada? 3. Satu adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Kedua adalah kepekatan ion dalam elektrolit. Satu lagi adalah jenis elektrod. Jenis elektrod tadi kita ada berapa jenis? Kalau saya kata karbon tu contoh elektrod lengai atau tidak lengai? Tidak lengai. Kita kata karbon. Lengai. Dia Lengai. 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 Kalau cuprum Tidak lengai. tidak lengai. Okey, jom kita buat latihan last kali lengai. Saya kalau dah nervous kan, saya mesti tak boleh nak eja. Lengai. Okey. Now, so kita buat latihan pada buku SPS awak. Muka surat 79. Okey. Kalaulah kita pakai, tengok nampak tak? Sini dia pakai cuprum. Nama elektrod tu cuprum. Nama larutannya adalah cuprum sulfat. Okey. Now, kalaulah elektrod ni sekarang awak nampak elektrod tu dia guna sama dia macam elektrolit. Yang berubah jawapannya adalah di sini. Kathod tu. Kathod dia akan jadi, jisim dia akan bertambah. So jawapan dia kat sini, awak tengok dia, jawapan dia ini muka buku SPS awak. Saya risau je tajuk ni. Okey, ini kita kata elektrod dia elektrod cuprum akan menjadi tebal ke nipis? Kalau saya kata jisim dia bertambah, tebal ke nipis? Tebal.
Tebal. Ya, kuprom akan jadi tebal. Kalau sini kita kata elektrod tu akan terlarut atau menipis. Elektrod kuprom akan nipis. So hasil dia dekat sini kenapa tebal? Dia hasilkan atom. Namanya adalah kuprom. Kenapa kat sini ni dia makin nipis? Sebab hasilnya adalah ion kuprom. Ion kuprom 2. Ion kuprom je. 2 ni sebenarnya dia merujuk kepada charge. Okay, now beza dia tadi saya kata, kalau larutan kuprom disulfat ni biasanya warna dia biru. So, biru ni akan cair atau kekal biru? Kalaulah kita pakai kuprom disulfat. Biru ni akan kekal cair ke ataupun dia kekal warna biru ke atau dia akan jadi cair? Dia akan cair. Kalau dia pakai karbon dia akan cair. Tapi kalaulah dia pakai kuprom disulfat dia akan kekal. Kejap. Kejap. Kairin. Kak. Awak dah isi kehadiran ke belum? Kenapa? Kejap. Kejap. Uzma Raudah mana ni? Cuba tanya Kak Uzma. Uzma 14. Uzma tak buat latihan. Sekejap. Alright. Okay, so kita teruskan. Okay, now ini adalah dalam buku SPS awak pada muka surat 80. Okay, ini adalah kita tengok jawapan dia. Ada tak buku SPS kat awak? Awak ada buku SPS kat awak tak? Korang ada tak? Korang ada tak? Ada juga ada. Alright. Okay, kejap Saya nak off dulu kamera sekejap. Okay, sorry. Anak cikgu tak hantar kerja. Okay, right. So, saya teruskan. Tak boleh saya. Okay, now. Semakin rendah Kak, macam mana yang lebih mudah dinyahcaskan hari itu kita belajar? Semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin tinggi atau semakin rendah? Rendah. Semakin rendah. Yes, semakin rendah kedudukan ion dalam siri elektrokimia semakin mudah dinyahcaskan. Okey. So awak tengok kat sini kita ada 3 jenis pemboleh ubah tau. Satu adalah pemboleh ubah dimanipulasi, satu adalah pemboleh berubah bergerak balas, satu lagi adalah dimalakan. So kita cakap dekat sini kalau pemboleh ubah adalah awak tengok dekat sini hasil tindak balas. Kalaulah kita kata dimalakan, bergerak balas adalah hasil pada elektrod. So kita buat dulu slow Now, yang ini apakah pemboleh ubah yang dimalakan dulu? Awak rasa apakah pemboleh ubah yang dimalakan? Yang kita buat dalam eksperimen ni adalah benda yang sama. Pertama, mula-mula sekali dia pakai
larutan natrium sulfat. This one, the first one. And then the second one. Sekejap Sekejap saya baca sama-sama Susunan memula larutan natrium sulfat. Hidupkan. Sekejap kita baca dulu eksperimen tu sama-sama. Sediakan susunan radar seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, hidupkan suis yang dialirkan selama 20 minit. Kemudian perhatikan perubahan yang ada pada anod dan katod serta warna elektrolit. Kemudian gas diuji, dikumpulkan dengan tabung uji berbara. Oh, okey. Faham. Okey, now kita kata, ingat tak? Kita kata dia sebagai larutan aqueous kan? Bila dalam larutan aqueous, ini saya pecahkan ion dia tau. Satu adalah cation, satu lagi adalah anion. Dalam natrium sulfat, apakah dia punya cation? Dalam natrium sulfat, apakah dia punya cation? Dalam natrium sulfat, apakah dia punya cation? Natrium. Okay, saya bagi. Yes, very good. Ion natrium. Dia pakai ini adalah natrium sulfat. Bila kita pakai larutan natrium sulfat, cation dia adalah natrium. Okay, kalau anion dia? Anion dia apa? Sulfat. Ion? Yeah, ion sulfat. Tapi ini adalah larutan aqueous kan? Bila larutan aqueous, ada tak cas-cas lain? Ada. Ada tak? Ada. Apa dia? Tak tahu. Ion hidrogen dan satu lagi ion hidroksida. So Sida. senang kata, kalau di larutan tu dia aqueous, dia mesti ada dua. Kalau awak nampak plus dekat atas ni, ini adalah ion, ini adalah cation atau anion? Cat. Yeah, ini adalah ion cation, hydrogen plus. Kalau yang ni kita ada ion OH. Okay, now soalan dia. Oh, ini je lah. Okay, now lagi sekali. Antara ion natrium dengan ion hidrogen, mana satukah yang lebih mudah dinyahcaskan? Kita ada ion natrium, kita ada ion hidrogen. Mana satukah yang mudah dinyahcaskan? Ion natrium ke ion hidrogen? Hidrogen. Yeah, ion hidrogen. So kalau ion dihidrogen ni dinyahcaskan, ini dia akan jadi gas nitrogen tau. Gas hidrogen, sorry. Okay, so sekarang dekat anion kita ada dua jenis ion. Satu adalah ion sulfat, satu lagi adalah ion hidroksida. Mana satukah yang mudah dinyahcaskan? Sulfat. Ya, Ni Farid suka Nisa. Kalau ibu bapa paling bawah sekali apa? Okay, ni. Oh yes, saya ada tulis. Hidroksida. Yeah, yes, ion hidroksida. Kalau ion hidroksida dinyahcaskan, dia akan jadi apa? Gas apa? Gas yang Oksigen. boleh hidupkan api. Gas. Yeah, gas oksigen. So jawapan dia, saya tak nak ambil dulu pun boleh ubah. Jawapan dia pemerhatian. Okay, dekat sini, dekat anod ni nanti. Tadi anod tu tadi dia hasilkan gas apa anod? Oh, anod dia hasilkan gas hidrogen. Gas oksigen. So anod nanti akhirnya di sini dia hasilkan gas oksigen. Kathod dekat sini dia akan hasilkan gas hidrogen. Okey. Pemerhatian kat sini, gelembung gas Ni. Kita lag ke? Cikgu yang lag ni. Relax. Apa yang jadi? Apa senyap? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Adakah diculik oleh alien? Hello. Dengar tak?
Ada. Ram. Ada. Baru ada cikgu. Astagfirullah. Sudah. Okay. Astaghfirullahalazim. Kena ingat dia. Hilang lagi guys. Cikgu hilang guys. Dia astaghfirullah. Mesti belakang dia al-azim. Betul punya. Mesti. Confirm. Nick kau ni sakit. Ayah. Ya. Suka ke dia? Suka. Kalau mu tak gurau lah apa ni. Okay. Kita kan dah lama tak jumpa, dah lama tak gurau. Okay. Kau tunggu. Aku bakar kau tengok. Nanti ya. Tengok kelas. Cikgu. Ayo. Ni lama ni. Cikgu apa tu? Pegang mulut ke? Cikgu. Cikgu keluar dah. Cikgu keluar. Kelas cancel. Cikgu. Oh, Oi. Ada tak? Cikgu. Ada tak? ada. Ada. Okay, right. Okay. So, yang ni kita buat lain. So, saya terus buat latih. Kita buat quiz tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Line saya tak berapa bagus sikit lah. Okay, kita buat quiz. Yang tu kita sambung. Saya nak test quiz ni. Sebab saya baru first time nak buat live ni. Hari tu korang buat live untuk subjek apa? Subjek apa yang ada live ni? Ada live pakai quizzes. Tak tahu. Ada ke? Kata. Ada lah. Si siapa ni cakap? Tia. PJPK. Dia cakap. Tak sahur ada rasanya. Banyak. Oh, tak Ada masuk. waktu. Tak PJPK. masuk lah tu. Okay. Saya nak share screen tau. Saya nak share screen. Okay, kejap tau saya nak share screen. Share. Okay, sekejap. Okay. Quizzes AZ. Okay, right. Okay. So, awak tekan link tu. Awak tekan link saya. So, awak cuba buat quizzes tu. Okay, dekat Telegram. Telegram. Saya ada bagi link. So, awak masukkan password tu. Jom buat sama-sama. Awak masukkan password. Tengok semua siapa dah. Yes. Okay, start. Okay, saya start. Semua dah masuk belum? Start. Sekejap. Okay, ada Dafa. Okay, Dafa, ada Hadif, ada Muaz. Sabar, Ibu, Ya. tengah loading, Okay. Okay, tahu. Kita tengah loading. Okay. Dia pakai banyak data tak? Saya nak cuba kat awak ni, dia pakai banyak data tak? Dah semua dah ada? So, saya boleh start Sekejap, saya tunggu. Okay, sekarang ada Nick dah masuk, Afiq dah masuk. Sekejap lagi saya Dark Hunter ni siapa? Dark Hunter ada Nick, Afiq, Nada. Okay, lepas tu Farisha ada, Hadif, Muaz. Okay, semua dah Bismillahirrahmanirrahim. So, kita boleh start 1, 2, go. Satu soalan tu 60 saat je. Afkar ke tu? Mana Dark Hunter ni Afkar ke? Afkar masuk tak? Saya. Oh, okay. Oi, nama gotiknya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Afkar tak nak masuk ke? Afkar! Okay, 1, 2, go Start. Tengah masuk je. Okay. Alamak. Kesian. Tapi saya dah tekan mula. Tak apalah, Afkar. Dah. Okay, try. Okay, forward. Francis. Lambatnya. Baca. Okay. Ada typo sikit tau. Salah saya.
Arah sukar tau, bukan arah syukur. Banyak yang salah eja ni. Salah ha? Okey. Okey. Kenapa begitu? Anak-anak. Wah. Okay, siapa paling ni? Dah? So, kita tengok siapa paling tinggi. Sabar, belum habis. Okay, paling tinggi. Cikgu dah slow lah loading ni. Itulah. Saya pun lain slow ni. Dapat jawab satu. Dapat jawab satu je. Jap. Nak soalan kedua ni loading. Sekejap, saya ada lagi Lasian awak. saya ada lagi 4 soalan. So siapa yang boleh dapat skor tinggi? Cikgu dia berapa soalan je? Sebab saya punya kat nombor 3. 9 soalan. Cikgu Sekejap, macam mana saya nak slowkan bunyi dia? Sekejap, Boleh matikan muzik dulu. 9. Okay. So dia ada 9 soalan. So siapa paling tinggi? Dafa paling tinggi? So okay, show on top 5. Saya ada lagi 3 soalan tu. Sabar, ya. Ada, okay, tak apa. So kita tunggu semua sampai habis. So maksudnya kalau kita pakai quizzes ni dia pakai banyak data Tak tahu dah. Dia kena ni kalau line tak kuat pun tak boleh main Aduh. Apa dia? Saya punya loading lagi ni. Wah, siapa yang dah sudah? Saya nak end kan ni. Okay, saya tunggu semua lepas tu saya end kan. Afkar, line okey tak Afkar? Dafa tak ada masalah ni, line tak ada masalah kot ni. Ego, saya langsung tak boleh masuk, Ego. Siapa tu tak boleh masuk? Afiq kan? Saya tak boleh masuk. Oh no, tianya. Okay, tak boleh buat selalu lah ni. Okay. Alright, okay, tak boleh masuk ya. Tak boleh masuk ya. So kita tengok end dah end ke? Boleh saya end kan? Boleh? Dah Boleh. End. Saya end Okay, saya end. Okay, saya endkan dia. So kita tengok paling tinggi dapat berapa. So first ni, first Afiq. Afiq dapat first. Second Nick. Okay, tengok So Afiq okey lah. Afiq salah 1. Nick salah 2. Mariana ni main tekan je pun salah 2. Hadif pun salah 2. Satu lagi ni Hadif tak jawab. Tak sempat Lepas jawab. tu siapa ni? Tak apa. Sorry. Alah hai. Kalau tahu tadi saya bagi awak masa. Okay, so Nada salah. Nada betul 4. Okay, lepas tu TA betul 4 sama. Dak Hunter betul 3. And then Haris betul 3. Dafa betul 2. Farisha betul 1. Afkar line tak bagus. Sorry Afkar. Sorry, lain kali saya bagi banyak masa. So tahniah Afiq sebab dapat highest one. Okay, so now ni kita jawab sama-sama. Berikut adalah contoh-contoh elektrolit kecuali apakah jawapan dia ni? Kita ada asid hidroklorik. Yay! Ini adalah larutan glukosa. Very good. Now, soalan nombor 2. Susun, ini pun saya salah. Susunkan ayam berikut dari arah sukar, bukan sukur, ke mudah dinyaskan. So, jawapan dia mana satu? Kalium. Bawah sekali. Sebenarnya bawah sekali. Kalau nak kahwin, saya rasa saya punya jawapan ni salah lah. Betul tak? Hadif, jawapan saya salah. Sepatutnya adalah kalium. Jawapan saya yang salah, bukan korang salah. Sepatutnya sini natrium, sini kalsium. So sini kena bonus mark lah. Sepatutnya korang betul ni. Ini sebab saya salah typo. Sebenarnya bukan kalium kat sini. Sini patutnya kalsium. Saya yang salah. Sorry tau, sebab saya baru first time set up ni.
Now, soalan yang ini pula. Okey, nanti saya betulkan soalan nombor 2. Okey, apakah nama elektrod positif? Anod. Anod. Okey, apa beza anod dengan anion? Anion tu ni apa namanya? Apa namanya tu? Tak The ingat. charge? Charge positif. Negatif. Yes. Dia adalah charge negatif. Betul lah, betul lah negatif. Anod ni terminal positif. Positif dia akan tertarik kepada charge negatif. Okey. Now, soalan nombor 2. Ion yang bercharge positif dikenali Kat sebagai ion. cation. Nah, seterusnya, mengapakah larutan kupron bromida dalam keadaan pembejal elektrolisis pun typo? Elektrolisis tidak berlaku. Kenapa kalau dalam larutan kupron tu di keadaan pembejal dia tak boleh berlakunya elektrolisis? Tiada Sebab? ion-ion bebas banyak bergerak. Yes, dia ada ion-ion bebas bergerak. Okey. Soalan nombor 6. Apakah faktor antara berikut yang manakah faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis kecuali? Bilangan apa sel Yes, kering. very good. Bilangan sel kering. Okey. 7. Jika asid hidroklorik pekat digunakan, yang manakah akan dipilih oleh anod dinyah cas? Okey. Anod akan tarik cas negatif which is anion. Anion kita ada 2 jenis. Satu adalah ion hidroksida, satu lagi adalah ion klorida. Tetapi jika dia pekat, mana satu mudah dinyah caskan? Ion hidroksida atau ion klorida? Florida. Yes, very good. Klorida. Now, soalan yang ini. Antara contoh cation berikut, yang manakah mudah dinyah caskan? Cation ni cas positif. Mana satu yang mudah dinyah caskan? Antara ion hidrogen dengan ion kuprum. Kuprum. Yes, kuprum. Sebab Dia Sebab lagi bawah. dia paling bawah dalam siri apa tu. elektrokimia. Very good. Okey, 9. Antara contoh anion yang berikut, yang manakah paling mudah dinyah caskan? Paling bawah sekali siapa? Hidroksida. Yes, very good. Hidroksida. So, tahniah everybody. So far, okey tak saya buat macam ni? Cuma, apa kurang dia? Masa kot. Lain kali ke saya kena tambah banyak masa tak? Betul tak? Betul. Tapi okey tak buat aktiviti macam tu? Okey je. Okey Boleh tak? Apa yang awak nak tambah baik? Apa Div? Apa korang nak tambah baik? Sebab Jangan letak lagu. Jangan tak. Okay. Annoying Saya sorry. Okay, annoying. Sebab tadi saya tak tahu macam nak off. Okay, sebab tu saya practice. Okay. So next time saya cuba buat lagi sekali macam ni, tapi saya tak letak lagu. Okay, so sebab saya rasa lama-lama dia macam ni tau. Saya rasa saya dah masuk kena satu tahap saya nak kena step up my games. Maksud saya macam ni tau. Saya tak tahulah awak. Kalau saya lama-lama kita buat benda yang sama, lama-lama saya rasa bosan tau. Dia rasa macam untuk saya tau, dia rasa lama. Awak pernah rasa tak hari-hari korang buat benda yang sama, at one point awak rasa macam dia macam dah tak ada feelings tau. Rasa tak gitu? Hari-hari just bangun, makan. Bila korang tak ada rasa excited at certain point kan, semua tak ada, macam semua nampak tak best. Kalaupun mak awak masak sedap pun awak rasa macam bila korang tak ada excitement tu, korang rasa semua benda biasa. So saya cuba buat aktiviti lain sebabnya satu PPD nak datang. Second tu saya dah perasan pace budak dah jadi macam ni tau, rendah. Sebabnya kita kena tahan lagi sebulan untuk hadap PDPR ni kan. And then kita tak tahu lagi sebab kes 17,000, belah-belah ribu kan. Betul ke? 1 September nak buka sekolah, betul tak? So sementara tu saya rasa the least thing that I can do, saya cuba buat satu game yang menarik lah. So next time saya akan cuba walaupun sikit macam tu saya rasa okay. Saya perasan tadi hari kata kena sound off, betul saya setuju. Second saya rasa masa kot. Saya kena tambah masa, betul tak? Satu soalan tu saya kena bagi dekat 2 minit. Boleh. 9 soalan tu banyak sangat ke? Kalau 9 soalan tu banyak sangat tak? Tak. Tak. So okay, next time kita buat macam tu. So itu saja. Harap-harap hari ni awak dapat ilmu baru dan saya perasan saya sukalah buat kuis tu sebab bila saya buat kuis tu saya baru perasan yang anak dara ni rupanya ada yang tak faham sikit kot. Saya tak marah tau kalau tak faham.
Awak janganlah diam-diam tau. So next time kita cuba ulang lagi sekali. So kita cuba buat slow-slow. Tajuk ni susah anak dara, susah susah tajuk. Saya nak jadi anak dara. So line semua susah Zak okey tak Zak? Zak line okey ke? Zak macam tak ada tadi. Zak ada tak? Tak ada lah. Dia keluar. Zak tak ada kot. Line dia tak bagus kot. On off kot. Okay. So itu saja. By the way, saya nak cakap tangan saya dah okey. Saya pergi jumpa farmasi. Doktor bagi saya farmasi bagi saya ubat tahan gatal. Dia bagi ubat steroid. So saya pakai, dia kata tak payah cuci sebab saya tak ada luka teruk sangat. Cuma dia bagi saya ubat krim sebab dia kata gatal tu sebab kulit tu kering. So dia bagi krim. And then saya sapu ubat steroid. Dia kata ubat steroid tu nak hilangkan merah dengan gatal. And then dia bagi saya ubat pil. So Alhamdulillah hari ni okey sikit. So malam tadi boleh tidur lena sikit. Tak adalah rasa asyik fikir gatal. So thank you so much atas kerjasama yang sangat baik. Kita cuba buat tambah baik untuk next week. So thank you so much. So do you have any question? Ada apa-apa masalah tak? Ya. Why Zak? Tak faham. Siapa tu? Syazah baru masuk ke? Okay, apa yang tak faham Syazah? Syazah tak faham tajuk ni ke apa? Saya tak tahu apa yang saya tak faham. Okay, now dalam tajuk ni, saya tanya, awak cuba jawab. Okay, tajuk kita yang ini, kita cerita pasal Macam bukan suara Caca je. Okay, tajuk ni kita cerita pasal apa? Tajuk ni, okay, mula tajuk ni kita cerita pasal elektrokimia. Elektrokimia, kita ada dua topik. Satu adalah elektrolisis. Satu adalah elektrolitik. Satu lagi adalah sel kimia. Kita masih lagi di sel elektrolitik. Again, sel elektrolitik ni dia menjalankan proses apa? Sel elektrolitik ni menjalankan proses apa? Elektro? Oh, dengar tak? Okay, so untuk Syazah. Elektrolisis. So, yes, proses elektrolisis. Okay, dalam tajuk elektrolisis ni, dia adalah melibatkan pemindahan cas. Kita ada cas positif, kita ada cas positif, kita ada cas negatif. Cas positif ni kita kenali sebagai anion. Cas negatif kita kenali sebagai cation. Kalau cas negatif ni anion, dia akan pergi ke elektrod mana satu? Dia akan pergi ke anode ke cathode? Kalau anion ni dia akan pergi ke mana? Anode ke cathode? Anode. Yeah, anode. Kalau cation ni cas positif ni dia akan tertarik pergi ke mana? Anak dara je jawab. Boys jangan jawab. Tarik pun tak apa. Cation ni cas positif dia akan tertarik pergi ke terminal mana satu? Anode ke cathode? Woi. Anode. Lagi sekali. Kalau anion, dia akan tertarik pada anode. Kenapa anion tertarik pada anode? Sebab anion casnya adalah negatif. Dia akan tertarik pada positif. Okey, ini terminal positif. Kalau cas negatif ni kita kenali, cas negatif ini kita kenali dia sebagai cation. Cation dia akan tertarik ke cathode. Kenapa cation ni cas positif tertarik ke cathode? Kenapa? Kenapa cation yang cas positif ni tertarik pada cathode? Kenapa? Sebab cathode tu terminal apa? Negatif. Positif. Yeah, terminal negatif. Oi. Negatif lah, oi. Woi. Macam ni. Okay, slow tak apa. Nanti dia tak nak jawab tau. Cation, cas positif. Biasanya kalau budak-budak baik, dia suka budak nakal sikit. Betul tak? Kalau budak tu nakal sikit, dia suka budak yang baik. Betul tak? Cation ni casnya positif. So, cas positif akan tertarik ke cathode. Kenapa? Sebab cathode ni adalah terminal Negatif. Nah, kita kata tajuk elektrolisis ni adalah pergerakan-pergerakan ion. So, ion ni kita susun. Cation,
cas-cas ni kita susun ikut siri elektrokimia. Kita ada cation dan satu lagi kita ada anion. Okey, cation ni kita susun cation ni ikut ni. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Kalau anion, ini adalah cas negatif, dia susun Nisa. Farid dulu Farid yang suka Nisa. Farid suka Nisa kalau ibu bapa hidup. Okay, so teka. Paling atas ni tadi saya salah tulis dekat ni dekat quizzes tu. Paling atas ni apa? Ion yang paling atas ni apa? Ni semua ion. Ion paling atas ni apa? K ni apa? Ion. Kalium ke kalsium? Ion. Ca, jawab Ca. Cepat weh. Ion apa? Kalium. Kalium. Very good. Anak dara je tau, Dif. Awak type je. Kalau N, cuba tengok. N ni ion apa? Natrium. Yeay, natrium. K Ya, bawah anak dari ni. lah TA. Woi. Ada darah lah. Aduh, adik. K ni apa? Kurang asam jadi. Kalsium. K apa? Kalsium. Kalsium. M apa? Magnesium. Magnesium. Kalau A apa? Aluminium. Aluminium. Very good. Kalau Z? Zinc. 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 Okay. Kalau F? Ferrum. Ferrum. Allahu Akbar. Kalau S? Sternum. Sternum. Kalau P? Plumbum. Plumbum. Kalau H? Hydrogen. Hydrogen. Kalau K? Kuprum. Bawah ni? Kuprum. Akhir sekali adalah Argentum. argentum sebenarnya emas tau. Okay, now. Kita tengok makin dia ke bawah, dia lagi mudah dinyahcaskan atau makin susah? Mudah. Yes, mudah dinyahcas. So senang kata tadi, saya kata saya ada ion, saya ada dua jenis ion. Saya ada ion kuprum, saya ada ion hidrogen. Mana satukah yang lebih mudah dinyahcaskan? Kuprum. Yes, very good they are. Kenapa kuprum? Sebab dia ke Sebab? bawah. Sebab di bawah. Ya, hebat anak dara. Okay, now yang anion, saya habiskan sampai sini. Sekejap Okay, paling atas ni yang paling keras sekali, yang susah dinyahcaskan. Apa? Berpendirian teguh betul, paling atas ni. Ion apa sini? Florida. Yes, Florida. Lepas tu bawah ni, ion apa S? Sulfat. Yes, very good. Sulfat. Lepas tu N ni ion apa? Nitrat. Nitrat. K ni ion apa? Klorida. Florida. I? Cikgu B dulu baru I. Sekejap. Okay, Farid suka Nisa kalau bapa bapa dulu bapa. Terima kasih. Okay, kalau bapa, sekejap. Okay, thank you. Kalau bapa ibu. So ini adalah ion bromida. Satu lagi adalah ion iodida. Satu lagi last sekali adalah ion hidroksida. Biasanya, okay, antara ion hidroksida dengan klorida, mana satukah yang mudah dinyahcaskan? Mana satukah yang mudah dinyahcaskan? Hidroksida. Yes. Kenapa hidroksida? Sebab letaknya paling bawah. Tapi kalaulah larutan pekat, HCl, klorida, kalau larutan tu pekat, mana satukah yang mudah dinyahcaskan kalau dia pekat? Klorida. Yes, klorida. So, klorida ni boleh dinyahcaskan, okay, ion klorida ni mudah dinyahcaskan dengan syarat ion tu larutan elektrolit tu mesti pekat. So, kesimpulannya dalam tajuk elektrolisis ni kita cerita pasal pergerakan-pergerakan cas.
So kita ada dua jenis charge, satu charge positif, satu lagi adalah charge negatif. So charge positif, apakah nama dia charge positif ni? Apa nama charge positif? Apa nama charge positif? Cation. Yes, very good, cat ion. Okay. Kalau charge negatif, Anion. cat ion. So far sampai sini Syazah okey tak? Ini je review kita. Alhamdulillah. Okay. So next time anak dara kita buat quizzes ni lagi sekali. Hopefully next time korang punya markah lagi tinggi lah. Okay? Right? Saya akan kalahkan Afiq. Yeah, Afiq diam-diam ubi berisi lah. Lain dia macam siput pun dia boleh dapat markah tinggi kan. So tahniah Afiq. Okay. Right. So thank you so much. Sorry nak pukul 2 dah. Okay. So itu sahaja. So next class saya cuba buat lagi quizzes tu bagi awak seronok sikit. Okay. So everybody thank you. So Syazah, saya sangat appreciate sebab awak jujur pada saya. Bagi tahu saya tak faham. So mana yang kita boleh betulkan, kita betulkan. So thank you so much. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Okay, bye everybody.